Hello, selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kawan-kawan karena terus menonton channel Nazilin Unity. Jangan lupa terus support saya, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baik, ada orang kata saya pentaksub Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak jawab apa yang orang tanya itu. Saya kata saya bukan pentaksub Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi saya meminati beliau dari segi kepimpinan dan corak pemikiran beliau. Menjadi pentaksub itu belum sampai ke tahap itu, saudara-saudara sekalian. Ramai juga pemimpin-pemimpin yang saya minati sebenarnya, termasuk Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Ismail Sabri, semua saya minat. Namun masing-masing mereka mempunyai karakter yang tersendiri. Oleh sebab itulah ada karakter yang ada dalam dimiliki oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memang saya sangat sanjung dan saya tabik spring. Antaranya ialah kesungguhan beliau untuk menepati janji. Wah, ini nanti saya akan cerita pada konten selepas ini. Tapi konten kali ini saya nak cerita tentang apa yang kita harapkan akhirnya terjadi. Kalau beberapa hari yang lepas, saya mengharap sangat supaya Muhyiddin Yassin dipecat, tapi tak juga terpecat-pecat, tidak juga dipecat-pecat. Hari ini confirm muktamad Muhyiddin Yassin dipecat oleh Anwar Ibrahim. Macam mana dia dipecat? Tekan butang subscribe dulu untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya, dan itu percuma. Baiklah. Bagaimana Anwar Ibrahim boleh memecat Muhyiddin Yassin? Senang saja sebenarnya. Masih ingat MPN? Masih ingat? Itu yang telah diwujudkan sejak kita mengalami masalah pandemik COVID-19. Pada tahun 2019, 2020, 2021, MPN masih berfungsi dan pengerusinya ialah Muhyiddin Yassin. Hari ini sah dan muktamad kerajaan membubarkan MPN yang diketuai Muhyiddin. Manakala pelantikan Ahmad Jazlan sebagai pengerusi Felkra turut ditangguhkan. Itulah saya kata tadi. Anwar Ibrahim akhirnya memecat Muhyiddin Yassin daripada mengetuai MPN. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini mengesahkan Majlis Pemulihan Negara atau MPN yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin telah pun dibubarkan. Dengan secara muktamadnya, Muhyiddin Yassin tidak ada apa-apa lagi jawatan dalam kerajaan. Dan ramai orang sebenarnya yang mempersoalkan apa sebenarnya fungsi MPN ini. Ramai juga orang yang mahu melihat apa sebenarnya kejayaan besar yang telah dicapai oleh MPN. Ada yang kata MPN ini seakan-akan macam tidak berfungsi pun, macam makan gaji buta kata mereka. Tapi saya pun tak ada buktilah tentang hal itu, dan saya rasa MPN memang ada juga kerja. Cuma baguslah ianya telah dibubarkan, kerana pada pendapat saya ini dapat mengurangkan pembaziran dan juga tidak perlu lagi. Saudara-saudara, Anwar juga mendedahkan bahawa pelantikan semula bekas ahli Parlimen Machang Ahmad Jazlan Yaakob sebagai pengerusi Felkra telah pun ditangguhkan. Bayangkan kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau melihat, beliau mendengar apa yang berlaku di persekitaran. Ketika tular baru-baru ini, pelantikan semula ahli Parlimen Machang iaitu Ahmad Jazlan Yaakob sebagai pengerusi Felkra, ramai orang yang tak puas hati, ramai orang yang mempersoalkan mengapa sebelum ini lantikan-lantikan politik telah pun dipecat. Tetapi kali ini dilantik lagi kata mereka. Akhirnya keputusan itu ditangguhkan serta-merta oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim atau Kerajaan Malaysia. Bercakap kepada media selepas menghadiri mesyuarat kabinet hari ini, Perdana Menteri kita berkata, kerajaan sedang berusaha untuk mengurangkan jumlah agensi kerajaan yang mempunyai tugas bertindih. Betul lah tuh, saya sangat setuju. Daripada ada pertindihan tugas yang biasalah, kalau sudah bertindih nih, akan ada jadi insiden, agenda lah pula. Ada adegan berlaku yang mana bangau-bangau.
saling tuding-menuding, saling tolak-menolak, ini kerja kau, itu kerja aku, ini kerja kau, itu kerja kau. Las-las dia tidak ada kerja langsung, orang pula yang diarahkan. Bila ada kesalahan, itu salah si anu, itu salah si anu, itu salah si anu. Ini semua berpunca daripada pertindihan tugas yang berlaku. Jadi sangat tepatlah apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita sekarang, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk mengurangkan, bahkan membuang atau membubarkan saja agensi-agensi kerajaan yang mempunyai tugas yang bertindih. Selain daripada itu, bayangkan berapa kos yang boleh dijimatkan. Berapakah kos yang boleh dijimatkan? Oke, baik. Sebelum saya teruskan ulasan ini, saya mohon juga Anda tinggalkan komen kamu. Apakah Anda juga sependapat dengan saya? Adakah Anda juga setuju dengan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim membubarkan MPN, memecat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai ketua pengurusi kepada MPN itu? Dan adakah juga Anda setuju bahawa usaha yang baik ini harus diteruskan, yaitu mengurangkan jumlah agensi kerajaan yang mempunyai tugas yang bertindih? Tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah ini. Saudara-saudara, Anwar Ibrahim juga berkata, antara badan yang dianggap mempunyai pertindihan tugas ialah MPN. MPN telah dibatalkan kerana ia satu pertindihan tugas, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jawatan itu diwujudkan bagi memenuhi keperluan ketika itu, katanya, sebelum acara. Sebelum secara berseluruh bertanya kepada pemberita sama ada ia perlu diteruskan atau tidak. MPN ditubuhkan oleh kerajaan dengan Muhyiddin dilantik sebagai pengurusi badan itu pada September 2021. Mesti berdasarkan kelayakan. Ia dibuat kira-kira sebulan selepas Naib Presiden UMNO dipilih sebagai Perdana Menteri bagi menggantikan pemimpin tertinggi Bersatu dan PN itu. Saudara-saudara sekalian, itulah yang saya katakan sejak awal tadi. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah benar-benar memecat Muhyiddin Yassin. Dan memang bukan kerana kesalahan atau sebagainya, bukan kerana tata tertib, tetapi tindakan ini dapat mengurangkan kos belanja negara. Selain daripada itu, dapat mengelakkan pertindihan kuasa yang mana akan menyebabkan kualiti kerja, produktiviti sesuatu agensi itu tidak akan dapat mencapai KPI yang maksimum. Jadi, saya sangat setujulah supaya agensi-agensi yang bertindih tugas ini dimansuhkan dan dibubarkan saja. Apa pendapat kamu semua? Sila tinggalkan komen kamu tentang isu kali ini. Dan jangan lupa kamu berikan juga tanda like, share video ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.